Semua. Waalaikumsalam cikgu. Okay. Alright. So, kita akan habiskan tajuk kita hari ini, tajuk bab kita, bab 3 kita hari ini dengan the last part, the calculation involving chemical equation. Okay, so semalam kamu dah belajar macam mana kita nak buat chemical equation, kita dah belajar macam mana kita nak extract information from the chemical equation. Hari ini, part yang terakhir yang mana kita akan kira apa benda yang kamu kira sebelum ni. Kamu ada mole, kamu ada mass, ada number of particles, ada aim, kamu ada juga apa nama benda tu? Volume. So kita akan kira semua tu hari ni. Okay. Now, so what will you learn today? The first thing that you will learn today is about the calculation of mole, number of particles, baru saya cakap tadi, in a reaction. Maksudnya, kita akan buat reaction, kita akan ada reaction dan kita akan dapatkan cara untuk dapatkan nilai untuk setengah astagfirullah, saya sangkut ni malam ni. Dapatkan nilai untuk certain substance kita malam ini. Okay, lepas tu kita akan tengok juga pada benda yang kedua, iaitu kita punya stoichiometry. This one. Bagi tahu saya, kalau ada siapa-siapa yang pernah dengar term stoichiometry, ada tak? Alamak, salah eja kat situ tu. Ejaan dia stoichiometry. Okay, stoichiometry ni dalam perkataan lain, dalam ayat lainnya ialah comparison of mole. So kita akan bandingkan mole kita. And then kita akan belajar juga tentang limiting reactant. Tapi yang ni kita hold nanti. Kalau ada, dia ada. Dia bergantung pada soalan. Right. So without further ado, suara saya jelas tak? Jelas cikgu. Kat sini hujan, takut tak dengar. Okay. So, bila kamu nak buat soalan macam ni, apa yang kamu kena belajar mula-mula ialah you have to understand the steps. So, first kali kamu kena form a chemical equation. So, berdasarkan soalan mungkin akan bagi dalam bentuk ayat. Yang mana kalau kata kamu tak faham, kamu tak akan dapat buat chemistry. Drop lah chemistry kalau kamu tak dapat buat. So, first kali kita kena faham dulu statement dia, and then kita kena form the chemical equation. Bila dah form chemical equation, kita balance it. Macam mana yang kamu belajar semalam, itulah cara kita kena balance. And then, berdasarkan statement yang dia bagi itu juga, kita kena list down all the information given. All. Jangan tinggal satu pun. Semua information yang ada, semua kita kena bagi. Lepas tu, bila kita listkan semua, this is the most crucial part. Kita kena cari mole. Find the mole of the substance given. So this one is given. Bila kita dah buat benda tu, dan kita akan buat stoichiometry. Kita akan compare mole. And then, barulah kita akan find the final answer. Mass, volume, apa-apa je. Concentration ke, anything yang kita perlukan. Okay, so kita tengok contoh soalan. Right. First, reaction between 8 gram of sodium hydroxide and hydrochloric acid produce sodium chloride and water. Calculate the number of molecule of water produced in the reaction. So, bila kamu ada statement macam ni, okay, dalam exam, dia ada dua situasi yang mana dia akan bagi kamu equation ataupun mungkin dia akan bagi kamu nama. So, in this case, dia bagi nama je. Dia bagi tahu kamu ada sodium hydroxide. Dia bagi tahu kamu ada hydrochloric acid. Lepas tu dia bagi tahu produce sodium chloride and water. Dalam kes ni dia dah bagi tahu semua kecuali formula. So formula kamu yang kena buat. So apa yang kita kena tulis dulu,
kita kena dapatkan formula dia dulu. So tadi ikut step tadi, first step we have to we have to form the equation. So forming the equation, kita kena tengok apa yang kita ada. First kali kita ada sodium hydroxide. Reaction between sodium hydroxide. Between maksudnya antara, tindak balas antara sodium hydroxide. This is the first one with this one. So apa yang kita kena ada ialah NaOH tambahkan dengan HCl. Okay. Produce sodium chloride, NaCl and H2O. So this is how we form our chemical equation. Kalau kamu masih tak mahir, tak ada masalah. Saya hantar sekarang, sekejap. Saya hantar file kat kamu. Ada tak file tu saya hantar? Sekejap saya hantar satu file kat kamu. Supaya kamu boleh tengok. Untuk siapa-siapa yang masih belum mampu untuk membuat formula. Sekejap ya. Okay. Kamu tengok dekat kamu punya grup kelas masing-masing. Saya ada hantar satu notes. Okay, dekat situ kita ada ion formula. Maksudnya kalau siapa yang tak ingat boleh refer dekat situ. Kamu boleh tengok ion apa yang ada, macam mana kita nak form equation, form formula untuk setengah formula, chemical formula. Alright, so kita akan ada macam ni, NaOH plus HCl dapat NaCl plus H2O. So, first step, done. Selesai step yang pertama. This is number 1. Step number 2, kita kena buat apa? Kita kena balance the equation. Okay, balance the equation. Kita tengok masing-masing Na ada 1. So sini pun ada 1. O ada 1, O ada 1. H ada 2, H ada 2, Cl ada 1. Selesai. Bila dah selesai, kalau kata equation kamu dah balance, then it means that step number 2 is also done. Selesai juga. So kat sini step 1 selesai, step 2 pun selesai. Form equation and balance the equation. Done. Step number 3, kita kena list down all the information given. So, apa information yang kita ada? Information yang ada dalam ni ialah 8 grams of sodium hydroxide. 8 grams tu apa? 8 grams is your mass. So, kita akan ada mass. Tulis macam tu. So, bawah equation kita tu, kita tuliskan mass. Mass untuk siapa? Mass untuk sodium hydroxide. So, letakkan bawah sodium hydroxide kamu 8 grams. Macam tu. Alright. Then, ingat saya pernah kata kat kamu masa kita buat calculation awal-awal dulu, every time you have your mass, you will always have your molar mass. Mesti kena ada molar mass. Dekat mana? Cikgu tak bagi pun dalam soalan ni. Tak apa. Kalau tak bagi dalam soalan, kamu boleh tengok dalam periodic table. Okay, now bagi tahu saya, Na berapa molar mass kamu? 23. Good. 23 oksigen. 16. Okay, and hydrogen is 1. So total sebut sekali berapa? 40. 40. Yes, 40 gram per mol. Alright, done. Ada lagi tak information dia bagi? Other than the 8 grams tu? Tak ada kan? Tak ada. So, kalau tak ada, done. Kalau tak ada, itu sahaja. Lepas tu tengok soalan. Soalan dia minta apa? The question asks for the number of molecule
Ini yang soalan minta. Number of molecule. Untuk siapa? Untuk water. Maksudnya, inilah yang kamu perlukan. Itu yang kamu perlukan untuk H2O. So, kamu letak lagi, satu lagi information yang kita perlukan iaitu molecule. Molecule siapa? Molecule H2O. Letakkan tanda soal. Itu yang kita kena cari. Okay, bila kita dah list out all the information, kita tutupkan semua maklumat kita dengan mole. Okay, selesai kat sini. Step number 3 is done. Okay, step number 4, kita kena cari kita punya mole. We have to find our mole. Berapa mole kita? So, macam mana nak cari mole? Kamu tengok, kamu ada mass. Nak pergi kepada mole. Sorry. Ada mass nak pergi kepada mole. Apa kita kena buat? Kita nak keluar rumah ke kita nak masuk rumah? Masuk rumah. Masuk rumah. Masuk. Masuk keluar darat ke bahagi? Bahagi. Bahagi. Okay. So, bila kita dah nak masuk dalam rumah, kita kena bahagi. So, kita tuliskan tajuk kita. Mole of siapa? Tengok atas ni. Siapa punya mole? Mole of NaOH. Okay. Sama dengan berapa? Kita ambil lah 8 gram divide with 40 gram per mole. Sama dengan berapa? 0.2. Yes, 0.2 mole. So kita akan ada dekat sini 0.2 mole. Okay, so kita dah ada mole untuk NaOH. Selesai satu bahagian. Dah ada mole untuk NaOH, kita nak buat apa pula? Okay, step yang seterusnya, kita tengok balik. Step yang seterusnya bila kita dah jumpa mole, mole is the one yang from the information given. Jangan lupa tulis kat situ. From the info given, kita cari mole. Bila kita dah buat mole, kita buat stoichiometry. Nama dia macam pelik, stoichiometry. Apa benda tu? Comparison of mole. So macam mana kita nak buat comparison of mole? Okay, saya tuliskan kat sini dulu. Contohnya, kalau saya bagikan kamu H2 plus O2, kita akan dapat H2O. Okay, inilah reaction yang kita akan buat air. So, bila kita nak comparekan mole, kita kena make sure yang kita ada balance equation. So, cuba bagi tahu saya, apa balance equation to equation ni? Berapa kita kena letak, dekat mana kita kena letak? Dua dekat O dengan dua dekat H2O. Yes. So, 2 dekat sini, 2 dekat sini. Maksudnya kita akan tahu yang sini ada 1, sini ada 2, sini ada 2. Ini yang kita panggil semalam sebagai theoretical mole. Maksudnya, semalam kita belajar 1 mole of hydrogen gas reacts with 2 mole oxygen gas and produce 2 mole of water. So, nak buat stoichiometry, kita kena pakai theoretical mole to find the actual mole. Actual mole. Macam mana nak cari actual mole? Katakanlah tadi dapat 0.2. So, if let's say sini 0.2. Nak sini. Cikgu berapa? 2 tu dekat O2. Kenapa 2 dekat O2? Sebab Bukan 2 dekat dekat O2 ke dekat H? 2 dekat H Bukan dekat tu. H, cikgu kan? Yes, 2 dekat H. Nasib baik ada pesan. Terima kasih. Saya berikut je. 2 dekat H, bukan dekat O. Bagus. 2 dekat H. Sini 1. Okay. So, katakanlah saya letakkan kat sini 0.2. Tadi kita kira kan, kita kira dia dapat 0.2. So, if let's say yang kita kira untuk hydrogen is 0.2 mole. So, kita tahu the hydrogen mole ni, this is what we call the actual mole. Nilai sebenar mole tu. So, apa yang kita kena buat, kita boleh dapatkan
mole untuk lagi dua ni. Maksudnya mole untuk oksigen and mole untuk water. Macam mana? Melalui stoichiometry. Kita buat comparison. So, macam mana kita nak compare? Kita compare macam ni. If, okay, kita tengok apa yang kita ada dekat theoretical. Apa yang kita ada. So, if, kalau kata kita ada 0.2 ni untuk H2, so if 2 mole of H2 equals to, apa yang kita nak cari? Katakan kita nak cari untuk H2O. Katakan kita nak cari untuk H2O. So, kita comparekan ini dengan ini. If 2 mole of H2 equals to 2 mole of H2O. Then, kita ambil yang bawah, yang actual pula. Mula-mula kita bandingkan yang teori, lepas tu kita bandingkan yang actual. Then, 0.2 mole of H2 equals to 0.2 mole of H2O. Makanya, kita akan dapat jawapan dekat sini is 0.2 juga. Nampak tak kita bandingkan mole dia? Nampak itu. So, itu kalau sama, 2 dengan 2. So, kalau kata beza macam mana? Beza macam mana tak? Maksudnya inilah. Katakan 2 dengan 1. So, if let's say kita nak bandingkan ini. Kita bandingkan oksigen. If 2 mole of H2 equals to 1 mole of oxygen, then 0.2, kita kena buat apa? Kita kena yang bawah naik ke atas. Naik buat apa? Darab. Ini kita bahagi. Macam matematik. So 0.2 darab 1 bahagi 2 dapatlah 0.1 mole of O2. So kat sini kita akan dapat 0.1 mole. Kamu bandingkan, nampak sama tak? Kalau sini 2, alamak. Kamu nampak ke? Sekejap Sebentar. Okay. Boleh nampak? Nampak cikgu. Okay. So, kita boleh nampak kat sini kalau kata H2 ada 2, O ada 1, water ada 2. So, kalau kita nak letak berapa pun as long as kita punya nisbah tu mestilah kena sama. So, kalau 2, 1, 2 dan the actual mode is 0.2, 0.1 and 0.2. Kalau katakan actual mode dia lain, katakanlah actual mode dekat sini 10 untuk hidrogen. Makanya dekat O2 akan jadi berapa? 5. Sini akan jadi 10. Itu maksud stoichiometry. Kita bandingkan mode, kita compare the actual value of the mode. Alright, clear? Boleh faham Mustafa? Boleh. Okay, kita Faham. tengok kat sini. So, kita nak bandingkan dengan apa? Okay, apa yang kita ada dengan apa yang kita nak cari. So, apa yang kita ada ialah NaOH. So, kita masukkan if berapa dekat atas ni? 1. Sini pun 1, sini pun 1, sini pun 1. So, maksudnya 1, 1, 1. Tak ada masalah, senang. So, kita tulis if 1 mole of NaOH equals to 1 mole of apa yang kita nak cari. Kita nak cari apa? Water. H2O. So, kita letakkan kat sini 1 mole of H2O. So, kalau sini 1 mole of water, 1 mole of NaOH equals to 1 mole of H2O, then 0.2 mole of NaOH equals to 0.2 mole H2O. So kita adalah jawapan kita dekat sini menjadi 0.2 mole. Okay. Now, ada maklumat yang kita tertinggal sebenarnya. Apa maklumat yang kita tinggal? Bila Number of molecule. Bukan, number of molecule ada. Yang kita tertinggal ialah
Na. Kalau kata kita nak kena cari molekul, atom ataupun ion, mesti kena ada Na. Maksudnya berpasangan lah. Kalau tadi mass ada molar mass. Kalau molekul mesti kena ada Avogadro. Kalau kata volume mesti kena ada molar volume. Macam tu. So kat sini ada Na. Na kita lupa letak tadi. Nilai dia berapa? 6.02 02 times 10 power of 23. yes. So kita nak cari molekul. Kita dah ada mol, kita dah ada Na. Boleh tak cari nilai dia? Boleh. Boleh. Harap. So darab. So kiralah number of molecule for siapa? For H2O equals to 0.2 times Na ataupun 6.02 times 10 power of 23. Berapa kita akan dapat? Cuba kira. 1.204 times 1023. Okay, 1.204 04 times 10 power of 23. 23 molecule. Habis. Itulah cara kita kira. So kita akan dapatlah jawapan kat sini 1.204 times 10 power of 23. Nampak tak? Maksudnya kat sini, okay, saya highlight kan. Maksudnya kat sini apa yang kita buat tadi ialah kita kena tahu apa yang kita nak. Okay, kita nak tadi ialah H2O. And then apa yang kita ada? Apa yang kita ada ialah NaOH. So, jalan dia kamu akan turun bawah untuk cari mol. Daripada mol, bandingkan dengan apa yang kita nak. So, apa yang kita nak tu ialah kita punya mol tadi dengan lemak biru. Dengan kita punya actual mol. Sorry, actual mol antara NaOH dan juga actual mol dengan H2O. Bila dah ada tu, kita naik. Dapatlah nilai kita. So, itu path kita. Sebab tu hari tu saya ajar kamu, kita tengok pada kita punya path. Mana kita nak pergi, apa kita nak cari, apa yang kita ada. So, inilah jalan kita daripada NaOH kepada H2O. Faham? Faham cikgu. Faham cikgu? Alright. Right, good. Cikgu. Okay. Yes. Yang molekul tu molekul air ke? Yes, molekul air. Maksudnya berapa banyak benda yang macam ni. Sekejap. Berapa banyak benda yang macam ni. H2O. So, ada banyak mana? Banyak ni molekul air kita, H2O. Kalau dia suruh cari atom, then kita darab pula dengan 3. Kalau dia minta hydrogen atom, dan darab 2. Faham Faham cikgu. Faham cikgu. Alright, good. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Cikgu, Yes. wajib ke tulis ayat tu? Ayat ni, if one mole tu. If and then tu. Kalau kata kamu tak nak tulis macam ni, kamu kena tulis nombor dia. Maksudnya, apa yang kamu tulis macam ni pun tak apa. Kena tulis yang ni. Okay, 1 mole NaOH, 1 mole H2O. 0.2 mole NaOH, 0.2 mole H2O. Tulis yang tu je cukup. Tapi keseluruhan benda ni, ini semua ni wajib ada. Kenapa? Kerana nilai dia ialah 1 markah. So kalau kata kamu kira soalan ni kalau contoh soalan ni, tak bagi equation. Lepas tu dia suruh balance lagi. Okay, kita tengok berapa markah yang kita akan dapat daripada soalan ni. Okay, soalan ni keseluruhannya, markah pertama bila kamu tuliskan kamu punya equation. Markah kedua bila kamu balance equation. Markah ketiga kamu cari nilai mol. Markah keempat kamu tuliskan dia punya stoichiometry. Markah kelima final answer. Soalan macam ni saja 5 markah. Kalau dalam kertas 2 dia dah bagi siap-siap equation. Balance ke tak, terpulang. Kalau dah balance, maksudnya 2 markah pertama tu tak ada. So 3 markah je kamu akan diperuntukkan untuk soalan macam ni. Jelas? Jelas. Jelas cikgu. Okay. So kena tulis dia punya stoichiometry tu. Okay, kita tengok, kita buat lagi. Hydrogen peroxide decomposes at STP to produce water and 4.3 dm³ of oxygen gas. Find the mass of hydrogen peroxide reacted in the reaction. So, bagi tahu saya apa formula hydrogen peroxide?
Ha. H2O. H2O2. H2O2. Yeah, H2O2. Bagus. Semalam dah buat lah. Okay, H2O2. Decompose. Maksudnya dia satu je. Perkataan decompose ni maksudnya dia satu je. Kira kita ada hydrogen peroxide, decompose to produce water and oxygen gas. So simple. H2O plus O2. Balance ke tak? Tak balance. Tak balance. So bila tak balance, kita kena balance. Okay, bagi tahu saya berapa kita nak letak, dekat mana kita nak letak nombor. Cuba Dua balance kat kan. H2O2, dua kat H2O. 2 dekat H2O2, 2 dekat H2O. Faham? Okay. So, bila kita dah tulis macam ni, kita nak kena listkan maklumat yang kita ada. So, apa maklumat yang kita ada? Okay, kita tengok satu-satu. Hydrogen peroxide decompose at STP. Lepas tu kita bagi tahu to produce water and 4.3 dm³ of oxygen. Maksudnya kita ada volume. Volume siapa? Volume oksigen. Berapa? 4.8 dm³. Itu yang kita ada. And then kita bila ada volume mesti ada molar volume. Molar volume kita apa? Ini dia STP. Berapa value untuk STP? 22.4. 22.4. 22.4 dm³. Mau apa benda tu? Sorry. 22.4. Tak hilang. Okay, 22.4 dm³. So 4.8 and 22.4 dm³ per mole. Okay, so kita dah ada maklumat macam ni. Soalan minta apa? Soalan minta find the mass. Soalan minta find the mass. Mass untuk siapa? Mass untuk hydrogen peroxide. So maksudnya kita kena ada mass. Ini yang kita nak cari. Bila ada mass, mesti ada Molar mass. Molar mass. Molar mass. good. Mesti ada molar mass. Now, molar mass boleh cari. Molar mass berapa? H ada 2. Maksudnya 1 darab 2. Ataupun terus tulis 2. Boleh, tak masalah. 2 tambah 16 darab 2. So, berapa kita akan dapat molar mass kita? 34. 34 gram per mole. Okay, very good. Alright. Dah dapat semua, dah ada semua maklumat, tutupkan dengan mole. Ini mesti yang terakhir. Tapi yang terakhir ni tak semestinya kita tak boleh tambah kat bawah tu. Kalau kata ada soalan lain, kita nak tambah, boleh je nak tambah, tak ada masalah. Okay, so kita tutupkan dengan kita punya mole. Alright. So, mole kita, sekejap . Okay. Mole kita untuk H2O2 kita kena cari actual mole. So bawah ni ialah actual mole. Dekat atas tu yang dekat equation tu kita panggil sebagai theoretical mole. Teorinya. So boleh tak nak cari mole? Nak cari mole pula daripada mana? Volume. Volume siapa? Volume. Oksigen. Volume oxygen. Okay, so macam mana nak cari? Nak kena darab ke nak kena bahagi? Bahagi. Bahagi. So mole of O2 dulu sama dengan 4.8 dm³ divide with 22.4 dm³ per mole. Rajin-rajinkan tulis unit. Sebab apa? Kita boleh nampak yang kita cancel mole naik atas. Berapa jawapan kita? 0.214. 0.214. 4 mole. Okay. 0.214. 0.8 divide by 2.4. Okay.
0.214. Okay, kita dah dapat mole kat sini. So kita tuliskan. This one is 0.214. So kat sini ialah ini ialah 1, here is 1, here is 2. So kita kena compare. Nak compare kan kita buat macam mana? Okay, kalau kata kamu malas, kamu tulis je. If, macam ni tak sempat, tak ada ruang. So kita tuliskan. If 1 equals to 2. 1 apa? 1 oxygen equals to 2. Then 2 equals, If 1 equals to 2, then 0.214 equals to berapa? 0.428. 0.428. 428. So kita akan ada sini 0.428 mol. Okay, dah selesai kat situ. Apa kita kena buat? Kita nak cari dia punya mass. So mass of apa? Mass of H2O2 sama dengan 0.428 times 34. Dapatlah jawapan. Berapa jawapan dia? 14.552. Okay. .552 gram. Selesai. 14.552 gram. Faham? Okay. Tengok lagi. Okay, cuba buat yang ni. Bagi tahu saya apa equation kita dulu. Bagi tahu formula. Apa formula yang kita ada? Cikgu. Ya. Yeah. PB kurungan NO32 Okay. produce Decompose kan? Okay. Produce. PBO Okay. Good. and And apa? yang tadi. Ni tak boleh nitrogen gas. Ini nitrogen dioxide. Atas ni tertinggal ni. Nitrogen dioxide. Saya bagi tahu lah. NO2. Bukan nitrogen Okay. N O2. oxygen. Okay. Very good. Okay. Balance kan. Berapa kita dapat? Tambah 2 dekat NO2. Tambah 2 dekat NO2. Alright. Ada lagi? Tu je ke Ustaz? Itu saja. Bagus. Okay. So, bila kita dah ada macam ni, information. What information is given? Apa benda yang diberi? Kita highlight kan. Apa yang ada? 3.6 dm cube. Okay. 3.6 dm cube ni apa? Volume. Volume untuk siapa?
O2. O2. So sini kita akan ada 3.6 dm cube. Okay, good. Bila ada volume, mestilah ada molar. Molar volume. Yes, molar volume. Molar volume yang dia bagi pula, molar volume kat mana? Room condition. So value kita 24. 24. 24, very good. 24 dm cube per mole. Okay, kita dah ada macam ini. So bila kita dah ada macam ni, kita nak kena cari apa? Mol. Mole. Bukan mole. Kita nak cari apa? Soalan minta apa? Tengok soalan dulu. Soalan minta apa? Mass. Of Yes. nitrate. Yes, mass of lead nitrate. So ini yang kita nak kena cari. So maksudnya mass kita kena letak juga info. So info untuk mass kita akan ada untuk siapa? Lead nitrate. So tanda soal dekat sini. Kalau ada mass, mestilah ada Molar mass. mass. Nampak? Ada molar mass. Okay, kita kena cari PB berapa? Cuba cari dalam periodic table. $207. 207. Very good. Lepas tu N ada berapa? 14. 14. 14 ada berapa? 2. 2. 2. Kita tambahkan dengan oksigen ada berapa? 16. 6. 16. 16 darab 6. Darat 6. Okey. So berapa semua sekali? Kirakan. $331 itu. 331 gram per mole. Okay, very good. Okay, dah ada semua ni. Kita dah keluarkan semua information yang ada. Room condition, mass of lead nitrate, maklumat yang dia bagi. So, kita baru boleh tutup dengan mole. So, mole yang kita boleh cari daripada siapa? Oksigen. Okay, daripada oksigen. So, oksigen kita akan dapat berapa? Kita kena darab ke kita kena bahagi? Bahagi. Bahagi. So, mole of O2 equals to 3.6 divided by 24. Berapa kita dapat? 0.15. 0.15 mole. So, kita akan dapat nilai kat sini 0.15 mole. Compare. Okay, berapa kita akan dapat kat sini? 0.15. Sama 0.15 mole. So kalau macam ni saya cakap tadi, kalau sama perlu tulis tak? Kalau kata memang sama sebiji tak perlu tulis pun tak apa. Sebab apa? Kalau sama tak ada markah kalau kamu tulis. Kalau berbeza ada markah. Macam ni sama tak apalah, biar je. 0.15 equals to 0.15, settle. So bila kita dapat macam ni, kita kena kira untuk mass. So mass of PB NO32. Okay. 0.15, 0.15 times 331. Berapa kita dapat? 49.65. 49.65 gram. Settle. Inilah jawapannya. 49.65 gram. Faham? Senang kan? Faham? Cikgu, So, yeah. biasa kalau dalam exam dia bagi ke periodic table tu. Dalam exam, okay, saya beritahu kamu awal. Dalam exam hanya kertas 2 akan diberi periodic table. Hanya kertas 2. So macam mana kalau kertas 1 dengan kertas 3 cikgu? Dalam kertas 1 dengan kertas 3, dalam soalan ni dia akan bagi markah dia akan bagi apa yang nak bagi. Maksudnya macam contoh, kamu perlukan molar mass, dia akan tulis macam ni. Dia akan bagi kat sini RAM PB equals to 207. O equals to 16. H, ada H kat sini? Tak ada. H tak ada. So
N equals to 14. Dia bagi macam ni. Dia bagi juga lagi nanti dalam kurungan lagi room condition equals to 24 dm cube per mole. Tak apa, jangan risau. Kita akan buat soalan yang dalam exam lagi. Soalan SPM. So far boleh faham? Boleh. Faham, cikgu. Ada soalan lagi yang tak faham? Yang nak tanya ke apa? Ada? Boleh clear ya? Clear cikgu. Okay, kita cuba last ni sebelum kita pergi kepada soalan exam. 3.2 gram of copper 2 oxide powder react with excess dilute nitric acid to produce copper 2 nitrate and water. What is the mass of salt produced in the reaction? Okay, so apa formula yang kita ada, apa equation yang kita ada, and apa nombor yang kita kena letak untuk balancekan equation. Cuba buat dulu. Dapat? Equation? Dapat tu. Okay, apa dia? CuO CuO, very good. plus HNO3 Very good. HNO3. Dapat? produce Cu2NO3. Cu2NO3, are you sure? NO3 langkungan 2 je. Yes, NO3 dalam kurungan 2 kat luar. Good. Tambah H2O. 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 Okay, balance ke tak? Dok. Okay. Letak 2 kat HNO3 je. Alright, very good. Laju. Letak 2 dekat HNO3 kat sini. Okay, selesai. Now, cara yang sama juga. Highlightkan apa benda yang kita ada. So, dia bagi tahu 3.2 gram of copper oxide powder react with excess dilute nitric acid. Okay, to produce copper nitrate and water. Soalan dia minta, what is the mass of salt? Siapa salt kita? Dalam kes ni, salt kita ialah ini. Copper nitrate. Nitrate salt. So, yang dia bagi ialah mass. Mass untuk siapa? Mass of CuO 3.2 gram. And then dia minta mass of salt. So, inilah tanda soal kamu. Mesti kamu kena nampak 2 jalan. Jalan mesti kena ada 2. Mana satu kiri, mana satu kanan. Okay. Cikgu, Ya. Gana tahu itu salt. Macam nak tahu dia salt. Salt kita yang kamu belajar untuk SPM, kita akan ada 2 jenis salt. Bila setiap, bukan macam tu. Salt ni kita tengok dia punya N ion yang belakang. Contoh, kamu akan belajar untuk SPM 4 jenis salt. First, yang pertama, kamu akan belajar tentang nitrate. Nitrate salt iaitu NO3-. Yang kedua, kamu akan belajar tentang sulfate. Sulfate ni mana ejaan dia? SULFAT boleh ataupun SULPHATE pun boleh. Mana-mana tu betul. Sebab kita ikut IUPAC name tu, dua-dua ni boleh terima. Kita akan ada SO4 2-. Lepas tu kita akan ada yang seterusnya, yang ketiga, chloride.
iaitu Cl minus. Yang kamu belajar untuk SPM, kamu belajar satu lagi, kita akan ada carbonate. CO3 2 minus. 4 anion ini bila kamu campurkan, bila kamu mixkan dengan apa-apa cation ion. Contohnya kita ada Na. Na+. So Na+ dengan NO3 kita akan dapatlah NaNO3. So ini adalah salt. Kita campurkan dengan sulfate jadilah Na2SO4. Ini pun salt. Chloride NaCl. Ini yang kita makan dulu, yang kita masak. Campurkan dengan carbonate Na2CO3. So bila kamu ada cation yang bercampur dengan semua 4 jenis anion ini, maka kita dapatlah kita punya salt. Faham? Itu. Okay. So, sambung tadi, kita dah ada mass, kita nak kena cari untuk salt kita iaitu CuNO3 copper nitrate. So, bila ada mass ada apa? Ada molar mass. Molar mass. Okay, molar mass untuk CuO kena cari. Molar mass dia berapa? 80. 80. Very good. 64 tambah 16 bagi yang tak tahu berapa dia punya untuk Cu. Apa Cu? 80 gram per mole. Okay. Untuk CuNO3, kira kan. 64 tambah N ada 2. 14 darab 2. Tambah O ada 6. So 16 darab 6. Berapa? Kira kan. 188. 188 gram per mole. Okay. So kita dah ada macam ni. Selesai satu. Dah ada kini, kita tutupkan dengan kita punya mole. Okay. 2 mole yang kita nak. 2 bahagian. So, apa kita kena buat dulu? Kita Cari kena cari mole untuk siapa? Mole untuk CuO. Very good. Mole of CuO. So, mole of CuO kita akan kira apa yang kita dapat. Nak kena darab tu kena bahagi. Bahagi Okay, 3.2 divide by 80. Berapa dapat? 0.04. 0.04 mole. So, sini 0.04 mole. Okay, perlu buat stoichiometry tak? Tak Perlu perlu. sebab sama. Yes. 0.04 juga sama. Okay, bila dah ada gini, kita tengok. Boleh tak kita nak cari mass dia? Boleh. Okay, mass of mass of CuNO3 2 sama dengan 0.04 times berapa? 188. Berapa kita dapat? 7.52 gram. 7.52 gram. Selesai. Itulah dia. Cara kita nak handle chemical equation. Okay, faham? Faham? Alright, kita tengok pada soalan pasir. Okay. Kita ambil contoh ni. This one. Okay, SPM 2009 soalan nombor 46. The following chemical equation shows the complete combustion of ethane gas. Okay, nampak saya cakap tadi? Dia mungkin bagi ayat, mungkin dia terus bagi chemical equation. So macam case ini, terus ada chemical equation. So senang untuk kamu. Terus ada. Balance ke tak? Dah siap balance dah pun. 2, 7, 4, 6. Dah bagi dah. So ini lagi mudah untuk kamu. 2, 7, 4, 6. So ini yang kita panggil sebagai theoretical mole kamu. Okay. What is the volume of ethane needed? So ethane tu siapa? Apa formula ethane? Cuba tengok. C2H6. C2H6. So soalan dia minta what is the volume of ethane needed to produce 2.2 gram of carbon dioxide at standard temperature and pressure. Maksud standard temperature and pressure ni maksudnya ialah STP.
STP. Kalau tak pasti juga, tengok dekat dia punya maklumat. Ini yang saya kata tadi, maklumat dia akan bagi. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita buat soalan, kalau kata ni kertas satu, tak bagi periodic table. Bila tak ada periodic table, dia akan bagi maklumat dalam soalan. So, molar mass of CO2 dia dah bagi. Molar volume dia bagi 22.4. Selesai. So, kamu hanya perlu cari. Okay, kita buat soalan sekejap. Try this one. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. So, kita try. Kita tengok. Sekejap. Okay. So, kita dah ada. Okay, bila keluar soalan macam ni, kamu rajinkan diri. Kalau kata tak ada ruang ke apa ke, rajinkan diri untuk tulis semula. So 2C2H6 plus 7O2, kita dapat 4CO2 plus 6H2O. Rajinkan diri tulis semula. Supaya apa? Supaya memudahkan kerja kamu. Okay, kita ada macam ni. So, soalan minta apa? Cuba tengok. Apa yang soalan minta? Volume Ethane. Nama dia ethane. ethane. So V untuk ethane yang kamu nak kena cari. Bila ada volume, mesti ada molar volume. Molar volume dia bagi STP. So 22.4. Okay, apa lagi dia bagi? Dia bagi mass kan? Keluarkan mass. Okay, mass dia bagi 2.2. Siapa? Mass untuk siapa? CO2. Okay, so sini. 2.2 gram. Bila ada mass, mestilah ada molar mass. Molar mass untuk CO2 ialah 44. Cuba kira. CO2. C1, 12. O ada 2. 16 darab 2. Dapatlah 44 gram per mol. Dah ada semua, tutupkan dengan mol. Mol yang kita nak cari adalah untuk C2H6. Mol yang kita boleh dapat ialah daripada CO2. Okay, cuba kira. Berapa kita akan dapat? Jalan kira jangan lupa, mesti kena tulis dengan elok. Kalau kata untuk kertas 2, wajib tulis. Kamu akan kena cari untuk CO2 dulu. So, mol of CO2 equals to, nak kena buat apa? Darab ke bahagi? Bahagi 2.2 divide by 44. Dapat berapa? 0.05. 0.05 mol. So kita dah dapat kat sini 0.05 mol. Okay. Selesai kat situ. Sama ke tak? Tak. Tak sama. Tak sama. So kita buat stoichiometry. If apa? If 4 mole of CO2 equals to 0.05 mole of If 4 mole of CO2 equals to 2 mole. Kita bandingkan apa yang kita ada dekat atas dengan apa yang kita nak cari kat atas dulu. 2 mole of CO2. Then baru kita ambil yang bawah. 0.05 equals to 0.05 times 2 divide by 4. Berapa kita dapat? 0.025. 0.025 mol. So sini ialah 0.025 mol. Okay. Selesai kat situ. So kita nak cari volume. So volume kita kena buat apa? Darab ke bahagi? Darab. So volume of C2H6 equals to 0.025 times 22.4. Dapatlah jawapan kita berapa? 0.56. 0.56 dm cube. Selesai. So kita tengok jawapan. Ada tak? Tu dia. 0.56. Nampak apa ini? 0.56 dm cube. Jelas? Nampak? Cikgu, Ya. yang masa comparison of CO2,
2 mole of CO2 ke C2H6? Apa dia? Yang Sorry. masuk Oh, 2 mole of C2H6. Yang 2 mole tu. Sorry, saya tertulis salah. Terima kasih. C2H6. Sebab kita apa yang kita nak, kita kena apa yang kita ada bandingkan dengan apa yang kita nak. Okay, good job dapat detect benda tu. Faham Faham Cikgu. Okay, kita cuba buat soalan ni. Okay, this one. SPM 0943. What is the minimum mass of zinc required with excess dilute nitric acid to produce 240 cm3 of hydrogen at room temperature? Okay, kalau soalan macam ni, okay, saya bagi hint dulu. Soalan macam ni, dia tanya what is the minimum mass. Maksudnya berapa banyak yang kita boleh dapat sekurang-kurangnya. Yang kita nak pakai untuk react dengan excess dilute nitric acid to produce 240 cm3 of hydrogen at room condition. Okay, kalau case macam ni, dia tak bagi tahu kamu punya produk dengan habis. So, boleh tak kamu nak buat nak buat equation? Boleh. Ini adalah antara reaction yang kamu kena hafal. Apa maksud reaction kena hafal? Kamu kena tahu bila kita ada acid, okay, bila kita ada acid react dengan any metal, kita akan dapat salt plus H2. Ini adalah contoh yang mana equation ataupun statement yang dibagi itu tak lengkap. Kalau kamu tengok, dia bagi tahu kita hanya ada zinc tambahkan dengan nitric acid. Sini HNO3. Lepas tu tiba-tiba dia kata produce H2 je. Tapi tak bagi tahu pula salt dia apa. So ini adalah contoh soalan yang mana kamu kena faham reaction. Maksudnya specific reaction will produce specific product. Macam mana kita tahu? Senang je tengok ni . Okay, dia bagi tahu kita ada zinc. Bila kita ada zinc, maksudnya zinc as a metal, kita ada zinc saja. Zinc bodoh je. Zn gini. Okay, react dengan nitric acid HNO3. Gini. Okay, dapat apa? Okay, kalau ikutkan kita akan dapat salt dengan hydrogen gas. Tapi kita tak tahu. Alamak, cikgu saya tak tahu. Saya tak belajar lagi benda ni. Saya tak tahu, tak faham macam mana dapat salt tu. Okay, kamu tahu bila kita nak buat reaction, kita akan jadi ion. Itu saya pernah cakap kat kamu. Itu. Kalau kata dalam chemical formula. So, bila kita nak buat ion, kita kena ada, nak buat ion pula. Bila kita nak buat reaction, kita kena ada ion. So, maksudnya kalau HNO3, dia akan jadi tadi H plus dan juga NO3 minus. Macam ni. Zinc pula kalau nak react as a metal, they will change into ion. So, zinc naturally akan bertukar sebagai zinc 2 plus, Zn2 plus. Now, my question. Dalam case ini, zinc akan pergi dengan siapa? Dia akan pergi cari H ke dia akan pergi cari NO3? NO3. So zinc automatic akan pergi kepada NO3. So kita dapatlah kat sini ZnNO3 2. Lama kenapa ZnO3 tu? Sebab kita cross. So bila kita cross tadi, kita tengok Zn2 plus NO3 minus. Kita cross ni ke bawah, ini ke bawah, kita akan dapat NO3 kena ada 2. So, dekat atas tadi pun sepatutnya NO3 kena ada 2 jugalah. NO3 kena ada 2 jugalah. Barulah kita boleh dapat ZnNO3 yang macam ni. Tapi macam nak dapat ZnO3, NO3 kena ada 2. Sebab itulah kalau kata kita nak dapatkan satu-satu benda tu secara berdua ataupun bertiga ataupun lebih, kita kena dapat pasangan dia juga. So kalau NO3 kena ada 2, H plus pun akan ada 2. So jadilah macam ni. HNO3 ada 2, tambah dengan zinc, ada 1 je. So, Zn akan react dengan 2 HNO3, ini bersama, jadilah ZnNO3. Meninggalkan H bersendirian. H bersendirian
tak pasal-pasal. Jadi jadi so bersama dia jadilah H2. So laki dengan laki, positif dengan positif. Jadi macam tu. Laki dengan perempuan, positif dengan negatif. So nampak? Itulah dia reaction kita. HNO3 tambah zinc akan dapat zinc NO3 plus H2. So, bila kita balance, kalau kamu tengok, bila kita balance, kita akan ada 2 HNO3. Letak sini 2. Kenapa 2? Sebab ini satu HNO3, ini satu lagi HNO3. Sebab itulah kita bila kita balance, kita letak 2 kat situ. Betul tak? Tengok. H ada 2, H ada 2 kat belakang. N ada 2, N ada 2. O ada 3 darab 2, 6. O ada 3 darab 2, 6. Faham? Faham aku. Okay. So, bila kita dah ada macam ni, kita dapat equation kita. So, equation kita yang itulah HNO3 tambah zinc dapat zinc nitrate dan juga H2. So, soalan je dengan spesifik dia minta minimum mass of zinc. So, kita nak mendapatkan mass untuk zinc. Mass zinc. Bila ada mass, mesti ada molar mass. Okay, apa lagi yang dia bagi? Dia bagi volume. Volume siapa? Volume hidrogen. Hidrogen dia bagi kat sini 240 cm3. Okay, kelas. Kalau cm3 kita kena buat apa? Tukar. Bila je kamu akan jumpa cm3, terus tukar jadi dm3, dapat berapa kat sini? 0.24. Yes, very good. 0.24. So kita dah ada volume kita. Ada volume, mestilah ada molar volume. Okay, so molar volume kita pakai apa? STP ke kita pakai room condition? Room condition. Okay, room condition 24 dm3 per mole. Selesai. Dah selesai, masukkan kita punya mole. Okay, dah ada kat situ. So, molar mass tadi, zinc molar mass berapa? Tengok kat soalan, ada bagi tak kat soalan? 65. So, sini kita akan ada 65 gram per mole. So, ini yang kita nak kena cari, mole untuk zinc, mole untuk hydrogen gas. Comparekan these two together. So first kali nak cari apa? Mole. Mole untuk siapa? H2. H. Mole of H2 sama dengan 0.24 divide by 24. 24. Dapat berapa? 0.01. 0.01 mole. Okay, so sini 0.01 mole. Selesai. Sama ke tak kiri kanan? Sama. Are you sure sama? 1 dengan 2 kan? Dok sama. Tak sama. So kita kena compare. Kita tulis kat atas ni untuk compare. If 1 mole H2 equals to 2 mole HNO3, then 0.01 equals to berapa? Ah, 0.01 equals to 0.02. 0.02. 0.02 mole. So kat sini kita akan, Bukan dia nak minta zinc. Mass Oh, of dia minta zinc Oh, sorry. Terima kasih. Segmen lah dia nampak. Kalau kata H2 dengan ini, kena banding. So kalau kata macam ni tak sama kan? Tak sama tak payah banding. Saya pun terikut sebab nampak untuk HNO3. Thank you. Okay. So kita akan bandingkan dapat yang sama. Dapat sama terus boleh berdarab mass of zinc. Sama dengan 0.01 times 65. Dapat apa? 0.65. 0.65 gram. Nampak? So ada tak jawapan dia? Ada? Jawapan dia yang mana? B. B. Okay. Let's say kita habiskan yang tadi tu. Katakan memang kita nak kena cari mass of HNO3.
So kita dapat 0.02 kat sini. So kalau kita nak kena cari mass untuk HNO3, so mass of HNO3, kamu akan ada 0.02 mol times, berapa molar mass untuk HNO3? Cuba kira. 1 tambah N14 tambah 16 darab 3. Berapa kita dapat? 63. Berapa? 63. 63. So 0.02 darab 63 sama dengan 1.26. 1.26 gram. Itu untuk mass for HNO3. Okay, so boleh nampak flow dia. So kalau kat sini flow dia, kita akan ada daripada hydrogen, kita nak cari zinc. So first kita akan ada ini turun sampai dapat mol. Mol comparekan dengan mol. Lepas tu kita kirakan atas ni. So dapatlah jawapan dia 0.65. Okay, clear? Boleh? Faham? Faham tu? So kalau kamu dah boleh faham yang ini, okay, terus terang saya cakap, kamu tak akan ada masalah untuk yang seterusnya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti next chapter kita akan belajar pasal periodic table. Dalam periodic table kita akan ada reaction juga between certain element. Ada 3 group yang kamu akan belajar. So lagi banyak kita akan tengok benda ni lagi. Lepas nanti lagi jauh kamu belajar, maksudnya kamu pergi kepada chapter yang salt, kamu pergi kepada acid base, nanti kamu pergi rate of reaction pun akan jumpa benda-benda macam ni. So benda-benda macam ni ialah part yang mana paling penting untuk kamu kuasai. Saya pernah cakap dulu, saya ingat lagi kelas yang kita yang pertama mula-mula dulu, masa bulan 1, saya cakap this is the first part yang mana sangat-sangat penting. So bila kita buat benda ni, memang saya akan tekankan betul-betul sebab inilah kunci kamu untuk faham chemistry. Kalau kamu tak faham ini, susahlah kamu untuk proceed lagi. Kalau kamu boleh faham, then tak ada masalah untuk yang lain-lain. Clear? Clear cikgu. Okay, ada soalan so far? Tak ada cikgu. Cikgu je lah. Okay, tak ada. So kalau kamu tengok dekat Telegram, saya ada hantar tu, nota tu sikit, list of ion formula, ada cation ion dengan anion. So itu ialah yang common, yang kamu akan selalu nampak, yang kamu akan selalu guna. So guna dari segi macam mana? Dari segi kalau kamu kena buat formula ataupun kamu kena namakan compound. Itulah caranya. Dekat bawah tu pula cara nak balancekan equation. Okay, boleh Boleh cikgu? Boleh cikgu. Boleh Gu. Okay. Kalau tak ada soalan, kita akan dismiss kelas kita hari ini kat sini. And then next week kita akan masuk tajuk baru. Okay, link yang semalam sekejap lagi saya akan hantar. Saya dah masuk kat YouTube, saya terlupa nak hantar. Yang ini kejap lagi lewat sikit baru saya akan hantar. Dia tunggu dia render dulu. Okay Okay. Okay cikgu. Okay, that's all for today. Thank you class. Thank you Gu. Terima kasih cikgu. cikgu. Ya cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Kehadiran jangan lupa. Terima kasih cikgu. Cikgu beres-beres. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Said. Apa ke? Baik, basket lah Zaid. Kupuluh je. Hari ke? Kenapa le? Alah. Kuih. Ya, mana? Mana bagi tu?
Ni bagi je. Mantap eh. Sihat go. Sama. Cikgu sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ke. Esok cuti kan? Esok Cuti cuti. ke. Cuti ke? Isyraq Mi'raj ke? Isyraq Mi'raj. Dah warna bok bok. Apa, PUBG ke? PUBG? Oh. Mari main PUBG ke. Cikgu nak main PUBG ke? Malas rasa main FIFA. Oh, main FIFA ke. Lawan ke? Lawan. Okey ke, saya gerak dulu ke. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.